wawancara dengan harakah dan siasat. Memang betul harus Hani kontak Ustaz Awang. Dan Ustaz Awang jawab, puluhan tahun kami lawan UMNO Barisan Nasional dalam setiap kali pilihan raya. 2014 lawan dia mati-matian. Waktu pilihan raya, sebelum pilihan raya, ramai pimpinan kuasa yang kena tangkap, yang kena bunuh, dan macam-macam lagi. Dan dulu kita ada pengalaman dalam kerajaan Perikatan tahun 74 hingga 78. Kami sudah ada pengalaman yang cukup baik bersama dengan BN selama 4 tahun. Dan sebab itu kami bersendirian lawan mereka habis-habisan. Kita menang di Kelantan, pernah menang di Terengganu, menang beberapa kursi di negeri-negeri yang lain. Dan dengan kekuatan yang kami miliki, walaupun menang cuma 6 kursi, dan kekuatan yang ada pada DAP dan keadilan, tiba-tiba kami nak bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional. Minta maaf kata Ustaz Awang. Mufti Perak cuba gunakan sentimen perkauman. Dia kata DAP ni dia kena anti Melayu, anti Islam. Dulu waktu dia pembangkang di Perak membangkitkan isu-isu yang melibatkan hak orang Melayu, Dewan Undangan Negeri, dan macam-macam lagi. Itu dakwaan Mufti Perak. Ustaz Awang tetap bertegas, kami tidak mau mengkhianati amanah rakyat. Rakyat di Perak, walaupun perbezaan undi cuma 3 kursi di Dewan Undangan Negeri, tapi menolak UMNO Barisan Nasional. Kami cuba nak bentuk kerajaan bersama dengan DAP dan juga Parti Keadilan. Betul tak? Sehari esok sebelum MB Haji Nizam angkat sumpah, mereka tak putus asa, diguna pula orang lain. Antara yang diguna oleh mereka, oleh UMNO ni, untuk pujuk Ustaz Awang supaya bentuk kerajaan dengan UMNO dan mengaitkan sentimen Islam, Melayu. Kalau kita berjaya untuk kerajaan pas dengan UMNO, akan wujudlah kerajaan Melayu Perak yang pertama dalam sejarah. Ialah pas 6 orang dah tentu Melayu Islam. BN 28 orang, 27 orang UMNO dah tentu Melayu Islam. Kita boleh bentuk kerajaan yang kuat atas semangat Melayu dan Islam. Itu kata Mufti Perak. Kata UMNO. Siapa yang mereka guna? Pertama, Ustaz Ahmad Saleh, sekarang Datuk. Siapa dia Ustaz Saleh? Ustaz Ahmad Saleh. Ustaz Amin Saleh, bekas diusaha Persatuan Ulama Malaysia sewaktu Ustaz Ahmad Awang jadi presiden, jadi yang dipertua PUN, Persatuan Ulama. Yang kedua, Profesor Datuk Dr. Yusuf Husin, bekas Mufti Wilayah Persekutuan, bekas Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, dan waktu itu beliau Rektor Koran Islam Darul Ridwan. Dan seorang lagi, Datuk Zaid Hamidi, orang kampungku. 3 orang ini pujuk Ustaz Awang, dan mereka mengikori Ustaz Awang daripada Ipoh sampai Suara sampai lagi kediaman Ustaz Awang di Gunung Semanggul. Dan mereka berada betul-betul di halaman rumah Ustaz Awang tanpa Ustaz Awang sedari. Dia masuk ke dalam dan nak berehat. Esok ada cara kat sumpah. Tiba-tiba Datuk Zaid telefon beritahu kami 3 orang nak bincang dengan Ustaz. Ustaz kata dah pukul 3 ni bincang apa lagi? Tak apa, kami ada dah depan rumah Ustaz. Ustaz tengok, habis sungguh. Ustaz kata kami tak bersedia bincang dengan orang lain. Keputusan kami sudah muktamad. Kita bentuk kerajaan dengan DAP dan Parti Keadilan. Dan esok Haji Nizam akan akad sumpah. Saya tunggu juga. Kami tak akan pergi selagi tak ada bincang dengan Ustaz. Ustaz Awang pun telefon dengan amat, telefon polis. Satu kereta datang, unit amat datang kereta, baru mereka cabut lagi. Takut juga rupanya. Akhirnya esok kita bentuk kerajaan. Alhamdulillah. Walaupun adalah beberapa perkara soal teknikal, apabila
apa ni Jamaluddin daripada Berang tu menghadap tuanku, hari kita nak akan sumpah. Berang Jamaluddin yang lompat tu jumpa tuanku, jumpa Raja Buddha, kononnya dia pada keadaan tak setuju Haji Rizal sebagai Menteri Besar. Pagi itu dah rehearsal lah, saya berada dalam istana Bukit Canda. 1 jam sebelum perjalanan sumpah dibuat, tiba-tiba istana Kenta di Ipoh panggil Haji Rizal menghadap. Panggil bila DAP menghadap, bergegas terbalik ke Ipoh. Orang terping-ping, orang kenamaan, orang besar jajahan semua, pegawai kerajaan semua dah ada, tunggu dah. Tiba-tiba kamu dipanggil. Sampai di istana, Jamaluddin dah ada dah. Bincang balik. Kita bertugaskan parti dan buat keputusan. Jamaluddin bukan ketua parti dekat negeri Perak, dia bendahari perhubungan parti keadilan, sedangkan pengurusinya setuju dan dimaklumkan semua alun-alun setuju. Lepas itu tuanku minta suatu persetujuan melalui tanda tangan, semua alun DAP keadaan sempat menandatangani tentang persetujuan mereka melantik Haji Rizal sebagai Menteri Besar. Saya tak jauh dari saya. Seminggu kemudian barulah angkat sumpah. Oh, UMNO punya main dalam surat khabar. Tapi dalam masa yang sama, Terengganu tak selesai lagi Menteri Besar dia. Perlis tak selesai lagi Menteri Besar dia. Dua negeri ini tak selesai Menteri Besar. Tapi yang dimainkan Perak hanya kerana masalah teknikal. Akhirnya selesai. Seminggu kemudian angkat sumpah. Dan kita terus memerintah selama setahun. Dan apa yang mereka tohmahan selama kita merintah setahun, lalu media dan sebagainya, semua satu pembohongan. Saya nak beritahu tuan-tuan, DAP ni rupanya tak ada manifesto dalam pilihan raya. Bila saya tanya, Haji Rizal nanti saya susun politik, Misbah tanya DAP mana manifesto dia, kita nak bincang untuk kita laksanakan. Mana-mana yang kita boleh laksana, kita laksanakan. Saya tanya DAP, oh Misbah kami tak ada manifesto. Macam mana ni? Kami dulu bukan nak mereka. DAP pun terperanjat. Kami hanya mau menambahkan bilangan kursi supaya kami boleh menjadi pembangkang yang kuat. Daripada 10 atau 11 kursi yang mereka menang, nak tambah lagi 7 supaya cukup 18. Menang semua, memang DAP menang semua. Bila DAP menang semua, kita menang 6, keadilan menang 7, campur-campur jumlahnya 32. Boleh bentuk kerajaan simple majority. Saya beritahu kalau you tak ada manifesto, kami ada manifesto. Kami ada tawaran kepada rakyat. Pas dengan keadaan merangka beberapa tawaran yang kalau kita menang, kita akan laksanakan kepada rakyat. Tak apa, kita boleh bincang, kalau baik kita boleh laksanakan. Apa yang kita buat selama setahun berdasarkan manifesto yang kita buat sebelum pilihan raya. Bukan dia punya manifesto. Jadi apa munasabah ikut akal mereka yang kita ikut tunjuk DAP? Kalau DAP sendiri tak ada manifesto. Contoh, saya naik sebut semua, saya tak apa nak ingat lah. Ketua kampung kita pilih melalui pilihan raya. Yang sebelum ini ketua kampung dilantik oleh UMNO bersama senang. Rakyat suka ke tak suka, itulah dia pilihan UMNO. Bila kita ambil alih, kita laksana manifesto. Ketua kampung dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Di Perak ada 817 buah kampung, hanya 20% saja ketua kampung yang dipilih bukan penyokong PAS, bukan penyokong keadilan. UMNO pun bukan.